Pada 16 Julai 2019, berlaku satu kejadian bersejarah di mana 100% Dewan Parlimen menyokong untuk menurunkan umur mengundi di Malaysia, dan pindahan perlembagaan tersebut telah seterusnya dibawa ke Dewan Negara, di mana sekali lagi 100% senator-senator di Dewan Negara menyokong untuk menurunkan umur mengundi di Malaysia. Dan ini adalah satu perkara yang teramat-amat jarang berlaku. 100% sokongan untuk pindahan perlembagaan di Parlimen dan juga di Dewan Negara. Apabila disebut siasat syariah, ianya bermaksud menguruskan urusan manusia, terutama berkenaan urusan kenegaraan, berteraskan hukum syarak, berasaskan sumber Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Agama tidak boleh berpisah daripada politik, dan politik adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Golongan orang muda yang Allah nak dalam Islam, dan yang Allah sebut dalam Al-Quran bukan orang muda sebarang orang muda. Pemuda yang Allah sebut dalam Al-Quran pertama ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okay. Yang kedua, pemuda itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran mestilah pemuda yang memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah pemuda yang berakhlak mulia dan berakhlak baik. Pemuda, bukan pemuda yang rosak akhlak, hidup dalam kesesatan, kemungkaran, mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Dan keempat adalah pemuda yang kita kata menyelamatkan akidah mereka daripada tipu daya pemimpin yang kejam dan zalim, dan juga pemuda yang menyelamatkan akidah mereka daripada hasutan syaitan dan hawa nafsu. Antara pemuda-pemuda yang Allah sebut dalam Al-Quran ialah Ashabul Kahfi dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan puteranya Nabi Ismail. Dan yang ketiga, anak muda yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ialah Luqmanul Hakim bersama anaknya. Dan keempat ialah Nabi Musa alaihissalam sendiri. Jadi itu gambaran-gambaran pemuda yang betul digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok zaman Nabi SAW, golongan-golongan pemuda juga sangat penting. Zaman Rasulullah SAW, golongan pemuda ni lah yang memainkan peranan sangat penting dan menjadi pendukung dan penyokong kepada usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam isu ini, dalam memilih pemimpin 18 tahun, layak ke? Ya, memang layak lah. Memang sesuai. Menurut Dr. Fauzi lagi, persetujuan beliau mengenai pengundi 18 ialah kerana asas memilih pemimpin adalah seseorang itu mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Hal ini juga telah dibuktikan oleh negara luar di mana remaja pada umur 16 tahun sudah pun memegang tanggungjawab untuk melakukan pengundian untuk melantik pemimpin mereka. Selain itu, untuk menjadi saksi di mahkamah juga mestilah syaratnya baligh dan akil, dan ianya juga telah disamaertikan dengan pemilihan pemimpin, iaitu seseorang menjadi saksi kepada kepimpinan itu. Seterusnya, pemilihan pemimpin seharusnya tidak berlawanan dengan prinsip syariat Islam. Jadi dalam konteks membenarkan umur 18 tahun mengundi ini dalam siasat syariah adalah sangat penting, dan saya kata ia wajar dia dapat menegakkan syariat Islam. Menurut Dr. Azam, beliau menyenaraikan sebanyak 3 sebab mengapa pengundi berumur 18 tahun diberi hak mengundi adalah untuk menegakkan syariat Islam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga memastikan politik Islam mencapai maqasid syariah, iaitu mencapai kemaslahatan dan menolak kerosakan. Kebaikannya dia membina tanggungjawab, membina peribadi dalam membina negara, dan mereka bertanggungjawab. Maka dia. Cuma keburukannya mungkin juga kita tak ada pengalaman tau. Maka ni mungkin Malaysia baru nak perkenalkan, ataupun baru memperkenalkan. Jadi mungkin pengundi 18 ni dia baru mula nak mengundi. So ini banyak ada risiko jugalah. Memang ada risiko pun. Nah, tak ada pengalaman. Pengundi 18, kita, masyarakat kita di Malaysia ni, orang Melayu masih jumlah yang terbesar dalam negara kita. Jadi apabila dibuka kepada anak muda yang umur 18 ke atas, mana kita akan mendapat jumlah pengundi yang sangat besar. Jadi dengan ini memberi peluang kepada orang Melayu untuk
mengukuhkan kedudukan untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak di kawasan yang majoriti Melayu. Itu rezeki kebaikan dia. Keburukan ni kadang-kadang orang itu tak penting. Umur 18 ni tak tahu benda. Sebab tu perlu pada pendidikan. Kalau kena kaya, mak ayah dia didik, mak dia ayah dia faham, beri kefahaman betapa pentingnya pilihan raya. Sebagaimana orang yang bukan Melayu beri kefahaman kepada anak mereka, maka kita boleh mencapai kedudukan yang besar di dalam keputusan pilihan raya. Para pengundi mesti didedahkan dengan maklumat kenapa perlu mengundi. Kemudian siapa yang patut dipilih? Apa kesan kalau kita silap pilih? Kesan silap pilih mengundi. Kadang-kadang ada orang kita ni mengundi kerana dia minat orang tu. Dia minat rupa dia ke, dia minat warna ke, dia minat dia undi. Dengan tidak mengambil kira kesan daripada undi yang diberi. Konteks Islam yang sebenar tak kira tua muda. Allah melihat manusia sama saja. Dan kalau dia muda tapi dia bertakwa, beriman kepada Allah, dia muda tapi dia menegakkan syariat Islam, dia mempamerkan akhlak yang sebenar sebagaimana yang Rasulullah tunjukkan. Walaupun dia muda, maka itulah yang dikehendaki oleh Islam. Okay? Itulah insan yang berguna di sisi Allah SWT. Sebab itu Nabi selalu sebut, Nabi kata khairul insan yang fa'uli, yang sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang muda ada kelebihan ya. Orang tua ada kelebihan ya. Dan menjadi sunnah dalam perjuangan Nabi-Nabi. Majoriti yang duduk di keliling Nabi itu adalah orang muda. Kebanyakan ya, sebab orang muda dalam mewarisi perjuangan. Kita kena gabung antara orang tua dengan orang muda. Walaupun kadang-kadang terlalu muda, orang anggap dia tidak ada pengalaman, dia anggap mentah. Sebagai kesimpulannya, ketiga-tiga tokoh mempersetujui dan menyokong keterlibatan belia dalam memilih pemimpin seawal umur 18 tahun. Pemuda bukan lagi sekadar sebagai pengguna atau penerima dasar kerajaan sahaja, tetapi turut juga terlibat dalam menentukan dasar dan hala tuju perjalanan sesebuah negara. Justeru itu, mereka juga perlu diberikan ruang yang lebih luas dalam kerangka pemerintahan negara, termasuk sebagai pemilih berdaftar dan juga calon pilihan raya.